أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. رب يسير ولا تعسير، رب تمم بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, ayah-ayah, muslimin para jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semuanya malam ni, sihat? Alhamdulillah. Pertamanya tuan-tuan, marilah sama-sama kita berniat iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan kehadiran dan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dinilai dan dicatat sebagai salah satu daripada amal ibadah kita kepada Allah. Kita mendapat pahala dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah tuan-tuan, setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kerana di atas limpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, limpah hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat datang ke masjid menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah sebentar tadi. Mudah-mudahan solat yang sama-sama kita telah laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu kuliah maghrib bulanan untuk kita menyambung pembacaan kitab Ayyuhal Walad ataupun kitab Wahai Anakku yang Tercinta daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, atau lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka insya-Allah pada malam ini kita akan sambung sambungannya. Kita sambung di nasihat yang ke berapa? Nasihat yang ketiga. Sambung dekat mana tu? Perenggan yang kedua. Umpamanya tu. Umpamanya. Baik, insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita sambung pada nasihat yang ketiga. Tak silap saya, bulan lepas kita hanya sempat baca rangkap yang pertama saja ataupun muqaddimah daripada nasihat yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nasihat yang ketiga di dalam kitab kita ini tuan-tuan nak menceritakan tentang ilmu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Itu tajuk bagi nasihat yang ketiga ini. Ilmu tidak memberi apa-apa manfaat melainkan bila diamalkan ilmu tersebut. Itu maksud dia.
Bagaimana bulan lepas kita melihat pada rangkap di permulaan nasihat ini menyebutkan kepada kita, bagaimana Imam Al-Ghazali dia kata apa tuan-tuan? Kata dia, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya. Kita telah kupas, kita telah huraikan berkenaan dengan perkara ni bulan lepas. Yang dimaksudkan orang yang muflis pada amal ni apa maksudnya tuan-tuan? Iaitu bukan ertinya orang yang tidak ada duit ringgit, orang yang tidak ada harta benda. Kalau atas dunia ni kita faham orang yang muflis, ataupun dalam istilah yang lain orang yang bankrupt itu iaitu orang yang bank telah senarai hitamkan dia, nama dia telah blacklist. Mungkin dia tak bayar hutang ke, maka bank senarai hitamkan nama dia. Dalam bahasa orang putih dia panggil blacklist. Biasanya kerana hutang lah, no? Jadi bank merampas harta benda dia, merampas aset, sehingga seseorang itu yang pada asalnya dia seorang yang kaya, dia seorang yang senang lenang, seorang yang mewah dengan duit ringgit, dengan harta benda dia, akhirnya tuan-tuan dia jatuh muflis, dia boleh jadi bankrupt. Mustahil tak benda ni? Benda ni tak mustahil tuan-tuan. Ni atas dunia kita kenal, kita faham orang yang bankrupt, orang yang muflis itu iaitu orang yang hilang harta benda tu, orang yang hangus. Mungkin juga kerana apa? Mungkin bukan kerana hutang, tetapi kerana dicuri ke dirompak rumahnya ataupun perniagaannya itu terbakar, hangus, habis bankrupt dia, muflis dia. Tuan-tuan, saya teringat kepada sebuah hadis Nabi SAW bila kita melihat kepada Imam Al-Ghazali kata jangan kita ni jadi orang yang muflis pada amal. Ada sebuah hadis baru-baru ni tuan-tuan, saya baca sebuah kitab 40 hadis penawar hati. Sebuah hadis yang menceritakan tentang di hari akhirat nanti ada orang yang muflis pada amalnya. Nabi SAW cerita, Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, Nabi tanya kat para sahabat, atadruna manil muflis? Nampak? Nabi tanya soalan ni kat sahabat tuan-tuan. Atadruna manil muflis? Saya teringat lagi, walaupun hadis ni baca minggu sudah, tapi tak hafal lah semuanya tuan-tuan. Nabi tanya kat sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Lalu bila mana sahabat dengar pertanyaan Nabi tuan-tuan, Nabi sahabat pun jawab. Ulama kata sahabat ni seronok tuan-tuan, bila Nabi tanya soalan ke depa, depa tak senyap. Kita kalau ustaz tanya soalan, senyap sepi apa tak berani nak jawab. Sahabat kata ulama, bila Nabi tanya soalan ke depa, depa seronok nak jawab, pakat angkat tangan, pakat bangun nak jawab, bagi jawapan kepada pertanyaan Rasulullah. Tak kira jawapan tu betul ke tak betul, sahabat dia tak kira tuan-tuan. Janji bila Nabi tanya, depa cuba jawab, betul tak betul belakang kira. Dan Nabi tak hukum depa, hang salah hang ketuk ke tampi, hang salah hang berdiri. Tak, depa bagi jawapan depa. Banyak tuan-tuan, kalau kita rajin baca hadis, kita akan jumpa hadis-hadis yang Nabi tanya soalan di antaranya. Ada pula keadaan Nabi tak tanya soalan, tapi soalan itu datang daripada sahabat. Sahabat pula rajin tanya soalan kat Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia tanya kat Nabi. Bila jadi dalam hadis ni Nabi tanya kat sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Tuan-tuan, macam kita sebut tadi, kalau kita ni, kita faham orang yang muflis ni orang yang hilang harta bendanya, duit ringgitnya tidak ada. Kefahaman ini juga ada kepada para sahabat. Bila Nabi tanya begitu, sahabat pun jawab, ya Rasulullah, adakah yang dimaksudkan orang yang muflis itu orang yang tidak punya harta benda, habis harta bendanya hilang, hangus, duit ringgit dia tidak ada?
Sahabat tak sebut duit ringgit tuan-tuan dalam hadis ni. Sahabat kata seseorang yang tidak mempunyai dinar, yang tidak mempunyai dirham, iaitu mata wang bagi negara Arab. Nampak? Sahabat faham, macam mana kita duk faham? Tapi kenalah juga sebab Nabi tak maksudkan orang yang muflis atas dunia ke ataupun muflis di akhirat. Nabi sebut soalan tu umum. Tetapi tuan-tuan, pertanyaan Nabi, persoalan ini merujuk kepada orang yang muflis di mana tuan-tuan? Di dunia ke di akhirat? Iaitu di akhirat. Jadi bila sahabat bagikan komentar mereka, mereka cuba bagi jawapan, Nabi pun kata kat mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawapan kamu salah. Jawapan hampa tak kena. Yang dimaksudkan oleh aku orang yang akan muflis di akhirat nanti, iaitulah mereka yang bangkit di akhirat ketika itu amalannya tidak bangkit bersama. Orang yang bangkit di akhirat tetapi pahalanya tidak bangkit bersama dengan dia. Faham tak faham tuan-tuan? Nabi sebut begitu kepada para sahabat. Orang yang muflis ni lagu macam mana tuan-tuan? Esok ni di akhirat kan kita semua pakat dibangkitkan semula. Semua pakat mati atas dunia ni tuan-tuan. Sama ada mati sebelum kiamat ataupun mati ketika berlakunya kiamat. Antara dua tu ya kita ni. Mati sebelum kiamat ataupun panjang umur tengok kiamat berlaku, mati time tu. Semua akhirnya akan mati. Dan semua akan dibangkitkan semula di padang mahsyar Allah Subhanahu taala. Time ni tuan-tuan, bila kita bangkit, waktu tu bukan kata kita saja bangkit, tapi amalan yang kita buat di atas dunia ni, ibadat yang kita buat di atas dunia ni, pun bangkit di sisi kita. Ini perkara yang perlu kita percaya tuan-tuan. Mungkin bagi agama lain mereka tak percaya tuan-tuan dengan adanya akhirat, adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari pengadilan. Pada mereka mereka percaya mati ya, mereka tak percaya selepas daripada kematian itu apa yang akan berlaku. Kita orang Islam, ajaran Islam kita mengajarkan lepas kematian itu ada episod-episod seterusnya. Dalam kubur apa yang kita akan lalui, fasa kubur habis, pi akhirat, fasa akhirat pula. Last sekali cerita dia syurga neraka. Jadi tuan-tuan, ni kita orang Islam, kita yang mengaku orang beriman, kita kena faham kat sini. Atas dunia ni tak ada tujuan lain melainkan kita nak buat amal. Atas dunia ni kita tak ada kerja lain melainkan kita nak buat bekal kita untuk kita bawa pergi ke sana. Kita tak mau jadi orang yang Nabi kata orang yang muflis. Imam Ghazali sebut di permulaan nasihat ini, ada orang yang muflis pada amalnya. Kita ni ada amal tuan-tuan, ada tak? Ada. Ni saya nak cerita ni. Mungkin bulan lepas tak baca hadis ni, tak sentuh hadis ni. Dan mai bulan ni kita cerita. Kita tak mau tuan-tuan kita ni ada amal, tapi boleh tak muflis? Kita ni ada ibadat, bolehlah muflis? Boleh muflis tuan-tuan ni, dengar elok-elok bagi faham. Saya pun takut. Kerana dalam hadis yang saya bacakan tadi, tak habis lagi tuan-tuan, Nabi sebut pula ada orang yang ada amal, ada orang yang ada ibadah, ada bekal, tapi di sana esok habis amalannya itu lenyap, amalan ibadahnya itu hapus, rosak, musnah. Begitulah pahalanya. Sahabat lalu tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, pasal apa jadi lagu tu? Awak jadi macam tu? Nabi kata tuan-tuan, ni kita kena faham. Nabi kata pasal apa amalan dia hilang, pasal apa ibadah dia tak ada? Apa ni? Pahala dia tak ada. Kata Rasulullah, kerana dia hina orang, dia kutuk orang, dia maki orang, dia pelekeh orang. Tu saya kembang-kembangkan lah tuan-tuan. Maknanya satu je. Nak cerita, kita ni ada amalan tuan-tuan, kita ni ada ibadah. Dah bagus dah tentu, tapi jangan kita buat silap tuan-tuan. Tang mana silap dia?
Kita tengok orang lain, kita duk pelekeh orang, kita kata ke orang, kita mengumpat orang, kita maki orang, kita hina orang, kita kutuk orang, kita perkecilkan orang. Hak ni jangan tuan-tuan. Tuan-tuan balik cari hadis ni, tuan-tuan jumpa tuan-tuan Nabi kata. Amalan ibadah boleh rosak, pahala habis hilang sebab gara-gara punca ni. Yang pertama itu. Yang kedua Nabi kata, orang macam ni juga boleh muflis amal dia, pahala dia habis hilang. Sebab apa? Dia pukul orang. Kita ni sembahyang semua bagus dah, amalan ibadah elok dah buat. Tapi janganlah dia ikut perasaan sangat, dia ikut emosi kita. Orang kata duk kira kepala dia. Dia duk kira bengih dia. Ranggi dah. Orang sini kata ranggi, orang Penang kata ranggi. Juah. Juah nak tunjuk hebat dia. Gangster. Tak padan dengan umur, gangster. Kaki pukul. Orang kata lebay atas kepala. Tu jangan tuan-tuan. Kita nak mengelak pada ni. Kadang-kadang bila kita tercabar tuan-tuan, orang provoke kita, orang cucuk kita, orang kata kawan kata kat hang. Tuan-tuan, kita pun rasa tergugat, kita rasa tercabar. Mula dah naik kita punya tu, angin kita, angin satu badan. Hang cakap siapa dia, habaq mai kat aku, siapa dia orang tu. Aku nak pergi jumpa dia. Jumpa dia aku tak cakap banyaknya kata. Tu. Depa kata kat kita kan. Tu payah kita ni. Tak leh orang kata kat kita. Kita dengar orang kata kat kita. Geram kan? Dia naik atas kepala ni. Kata kita ada. Dia boleh kata kita. Kata kita ada. Ya ni lah tu. Ujian sebenarnya. Orang ada amal, orang ada ibadah, patutnya dia kena kawal emosi dia. Ni ujian. Kita pergi mana pun tuan-tuan, kita akan ada orang yang tak senang dengan kita. Jangan kita pula tak senang dengan orang. Ada orang kata, Ustaz, kita ni senang dah dengan orang-orang ni tak senang dengan kita, Ustaz. Ada saja nak cari pasal. Kita lebih daripada orang, tak kena. Serba tak kena. Tuan-tuan, betul. Saya Ustaz petang tadi tuan-tuan, pergi ziarah rumah mak pak saya. Bawa keluar ni pusat saja lah ambil angin. Pak mak ni boleh keluar anak bawa pergi jalan. Dia pun ambil kesempatan order. Han tengok lah pergi jalan ada orang jual mi. Kita pun tak apalah sekali-sekala kan, bukan selalu. Apa nak makan apa? Tengoklah ada mi goreng ke, mi rebus ke, kotiau kerang. Kata tak apa. Kita pun cari di belah Simpang 5, jalan terusan PT Serong. Jumpa satu kedai singgah. Dah singgah apa? Semua ada. Kata semua ada. Dia kata beli serba satu. Dia kata ingatkan satu je. Serba satu. Mi rebus satu, mi goreng satu, kotiau kerang satu. Okey, tak apalah kata. Bukan selalu. Rezeki dia pak. Udah buka tingkap pula. Teh air satu. Teh air pula, tak apa. Lepas ni apa pula jangan dah kata. Nak cerita tuan-tuan, orang yang saya pergi beli kat dia tu, saya kenal lah dia. Saya kata, bang, saya rapat dengan dia selalu jumpa, tapi tengok tadi ni badan dia susut. Badan dia tu tak macam sebelum ni. Saya tanya pasal apa, bang, tak sihat ke? Dia kata, tu lah Ustaz, baru ni Ustaz tak tengok saya dalam Facebook, saya ada masukkan gambar saya masuk WhatsApp. Ada saya perasan lupa bang. Pasal apa? Dia kata tak tahulah Ustaz, dia mai jadi penyakit kulit muka sampai ke badan. Pasal apa? Tak tahu. Doktor dah check dah, masuk wad tak tahu dalam berapa lama, doktor dah check dah. Doktor kata tak ada masalah apa. Dia pun tak dapat detect apa masalah. Tapi doktor bagi tahu lah juga, doktor kata mungkin allergic. Biasalah ilmu doktor takat tu dia tak tahu, dia kata allergic lah. Tuan-tuan, tak apalah keluar buat. Hak kawan meniaga ni, abang hak meniaga ni, dah orang perempuan kawan-kawan kata pergi berubat kampung pula. Pergi berubat kampung, pergi buat rawatan Islam. Pasal kawan pun orang mengaji bilai surau tuan-tuan. Orang kita, jemaah kita.
Dia pun pergilah jumpa ustaz. Dia kata, saya berubat dengan ustaz daripada Taiping. Apa nama ustaz tu? Zaki apa. Dia main. Ustaz tu pula offer nak rawat dia. Nak pulihkan masalah dia. Berapa kali dia kata. Tak apalah, asalkan boleh sembuh. Alhamdulillah. Dia kata, sembuh tu ustaz. Hilang. Tak ada dah. Kalau tidur ni, dia kata teruk. Dia kata budak-budak tengok, budak-budak nampak lain. Dia kata budak-budak tuan-tuan, maksudnya lain tu apa dia? Dia nampak macam ada makhluk lain. Jadi ustaz ni bila dia berubat, dia kata ada benda orang hantar kat hang. Sihir lah maksudnya. Maksudnya sihir. Mungkin sebab dia menega. Biasanya pasal menega lah tuan. Dia kata kat saya, dia kata ustaz ni tapak saya menega ni orang pakat nak ni ustaz. Abang menega apa lama dah? 10 tahun dah ustaz. Rezeki saya tang ni. Ni kalau saya tinggal ni, dia kata orang pakat berebut nak ni. Jadi ustaz ni dia merawat apa? Dia kata sihir orang hantar kat hang pasal dia nak lemahkan hang, dia nak bagi jatuh. Ni masalah orang kita ni. Siapa tadi kata ada orang nak buka kedai nega? Bagus, alhamdulillah. Nega ni bagus tuan-tuan. Yang masalah yang ni, orang tak senang dengan kita ni. Orang Melayu macam tu sikap dia. Tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Yang nak buat kacau ni sama-sama menega. Sama-sama cari rezeki. Tapi tak boleh bila menega dekat-dekat ni, dia kata tengok kawan tu potong jalan, dia kata dia potong rezeki kita. Dia tarik pelanggan kita. Ya Allah. Rezeki ni siapa yang tentukan? Allah Ta'ala yang tentukan. Ada rezeki tu tak pergi ke mana. Rezeki kita lah. Dia takkan jadi rezeki orang. Tapi pasal orang kita ni dia tak faham tentang takdir. Saya malam tadi mengajak tajuk tu, tajuk takdir. Kita orang Islam kalau faham ayat tu sudah. Kita takkan cari pasal duk pentak sihir ke, duk pi jumpa tok bomoh, duk percaya benda-benda karut ni tuan-tuan. Kurafat, syirik. Ni kita kata. Jadi kita kena kontrol emosi kita. Sabar mau banyak. Tawakal kepada Allah SWT. Percaya kepada takdir Allah. Sama juga sihir tuan-tuan. Kalau orang nak minta, kita percaya sihir ni ada kuasa tak? Tak ada kuasa. Apa-apa selain daripada kuasa Allah tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah Ta'ala. Tu ustaz ada orang kena. Itu pun bergantung kepada izin Allah. Kalau Allah Ta'ala izin sihir tu kena kepada seseorang, kena. Tapi kalau seorang tu dihantar sihir kepada seseorang tapi tak kena, itu bergantung pada keizinan Allah. Allah Ta'ala halang, Allah Ta'ala pelihara, lindung seseorang tu pada terkena sihir. Tuan-tuan nak cerita apa? Nak cerita yang kata pukul orang, zalim ke orang, bagi orang sakit. Ini semua perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan amal ibadah seseorang, hilang pahala dia. Rugi tak? Rugi. Akhirnya di akhirat dia akan muflis. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Nabi sebut tentang tu. Maka orang macam ni tuan-tuan, bila dia buat perbuatan macam tu, dia pukul orang, dia kata ke orang, dia fitnah, mengumpat apa, kita ada cerita dia, kita faham apa? Nabi kata habis amalan ibadah dia, habis pahala dia. Akhirnya tuan-tuan dalam hadis ni lagi Nabi cerita di penghujungnya, kata Rasulullah, bila pahalanya habis tuan-tuan, dia tanggung dosa orang. Pahala dia pergi ke mana? Pahalanya berpindah kepada orang yang dia buat jahat tadi ni. Kalau dia kata ke orang, pahala tu dapat kat orang yang dia kata. Kalau dia pukul orang, pahala tu boleh kat orang yang kena pukul. Dia habis terus pahala dia. Maka dia tanggung dosa dia yang pertama. Dan dosa-dosa yang orang dia buat tak baik tu tuan-tuan, berpindah kepada dia. Akhirnya yang dia tanggung apa tuan-tuan? Tak ada langsung pahala, yang ada cuma dosa saja. Dan Nabi kata orang ini akhirnya dia ditendang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk neraka tuan-tuan pasal apa? Tak ada langsung pahala, tak ada langsung kebaikan. Bukan kata tak ada, tetapi hilang, dia jadi hapus dan rosak sebab gara-gara perbuatan yang tak baik tadi. Boleh faham? Okey, itu dia. Ini ulang kaji. Dan engkau jangan, kata Imam Al-Ghazali, janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Yang ini kita sentuh bulan lepas. Maknanya isi masa waktu, buatlah perkara-perkara yang berfaedah, yang bermanfaat. Di antaranya kita penuhi dengan melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiganya dalam perenggan yang pertama ni, kata Imam Al-Ghazali,
Yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu belum dapat menjamin kita keselamatan kita di akhirat nanti. Ilmu saja tak cukup tuan-tuan. Dia mestilah kena tambah dengan amal. Kena sampingkan dengan amal. Kena tokok dengan amal. Ilmu saja kita duk bangga, nak duk megah, duk seronok, duk berasa hebat, tak cukup. Mungkin selamat dunia. Kita dapat gelaran, dapat pangkat, boleh kerja, boleh gaji, boleh duit, boleh kesenangan hidup, tapi di akhirat tak selamat. Tak selamat. Yang boleh nak menyelamat kita hanya amal ibadah kita saja. Okey. Baik. Katanya Imam Ghazali kata sambungan malam ni, umpamanya. Ni dia nak bagi kita faham, dia bagi perumpamaan. Kalau seseorang itu dia ada sebilah pedang, dia ada 10 bilah pedang. Masya Allah, 10 tu bukan satu. Dia ada 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain. Tak cukup hanya 10 bilah pedang tuan-tuan, ditambah pula lagi dengan senjata-senjata yang lain. Cerita dia tuan-tuan hebat. Kira kalau berdepan dengan musuh ni, berdepan dengan ancaman ni, kira boleh lawan. Boleh tempuh. Beza tuan-tuan dengan tak ada apa-apa ni, sebelah sepinggang tak ada apa ni. Kosong kata orang. Tu macam orang belajar ilmu pertahanan diri tu, dia pasang tuan-tuan, dia belajar pasang benda. Tak tahulah, kita tak belajar, kita duduk dengar orang sebut macam tu lah. Kita tak belajar ni kosong. Main nak berdepan dengan lawan tuan-tuan, dengan musuh, nak buat apa? Tak ada apa nak buka. Tak ada apa nak buka. Ilmu pertahanan diri tak ada. Orang yang belajar ni, walaupun dia tak ada senjata, tapi dia ada ilmu nak pertahan diri dia. Macam mana dia nak tangkis lawan musuh, dia nak lawan musuh dia. Bezakan tuan-tuan orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Ni dia cerita dalam ni, orang yang dia tu ada 10 bilah pedang, ditambah dengan ada pula lagi senjata-senjata yang lain, dan dia pula adalah seorang yang berani. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, diri dia pun ada apa? Orang kata keberanian. Ni bukan main lagi, tu dia penuh ni, kat pinggang lah, kat badan belakang lah, tapi pengecut. Orang kata bukan main lagi hang pi. Dia kata bagi orang lain ni kata, saya pun takut. Koman tengok bukan main, nampak macam hebat, suruh pi tak berani, dia kata. Macam kita lah tuan-tuan, kalau pakai kemas-kemas sikit ni, bos reban, bos jubah, bos lempang je ustaz, main masjid tengok. Orang tak nampak orang lain lah. Dia nampak kawan tu, kata panggil kawan tu jadi imam. Panggil kawan tu, nak test test market, panggil. Kawan tu dia kata, Allah minta maaf, saya tak boleh jadi imam. Bila sebut macam tu, orang pun pandang lagi, pakai bukan main kata. Bila sebut macam tu, kawan pun esok lusa tak pakai dah macam tu, silap hari bulan tak main langsung dah. Dia kata takut, dia kata awak semalam pi, kata hari ni tak pi dah. Tak, malam pi dia pun suruh jadi imam. Kita kata kita tak boleh jadi imam, dia pun kata amboi pakai bukan main kemas lah. Nampak tuan-tuan, lebih kurang macam tu lah maksud ni. Makna kita ni kena cukup tuan-tuan. Dalam cerita ni, orang tu dah ada senjata segala serbi dah, cukup pula lagi, ditambah pula dengan keberanian yang ada, dan sangat cekap dalam peperangan. Ni ilmu-ilmu dia ada ni. Akhirnya tuan-tuan, dia kata lalu datang seekor singa yang garang. Mai seekor singa yang sangat garang terus menyerangnya. Kata Imam Al-Ghazali, maka apa pendapat kita semua? Apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi dapat tanpa menggunakannya, dia kata, tanpa mengaplikasikan senjata yang duk ada tu, duk simpannya, duk pasangnya, tunjuk kemah. Orang kata tunjuk kemah, alah macam kemah sangat. Nak tahu dia kemas tak kemas, suruh dia tunjuk, tengok, suruh dia tunjuk tara mana dia tu. Apakah semata-mata memiliki senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Tanda soal. Sudah tentu, kata Imam Al-Ghazali, tidak jawapannya. Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila seseorang itu dia gunakan senjata tersebut. Cerita dia bukan hanya tunjuk saja, dia kena amalkan ilmu tadi ni.
ada ilmu. Cukup kan dengan ilmu saja? Tak, dia kena amal ilmu. Kena guna ilmu tu. Amal ni maksud kena guna. Kena buat apa kita belajar, tok guru bagi kat kita, kita boleh ilmu, kita kena amal, kita kena buat, kena laksanakan dia. Nah. Hanya jangan kita dapat ilmu, kita seronok dah, tapi kita tak amal dia. Maka dia tidak memberi manfaat kepada orang yang ada ilmu tadi. Tak kiralah ilmu dia segunung bukit sekalipun, ilmu dia sebanyak mana sekalipun tuan-tuan, tapi kalau dia tak amal, boleh manfaat tak? Tak boleh manfaat apa-apa. Elek pucik, kosong, zero. Nah, tak ada. Sebab tu penting tuan-tuan. Dia tak usah banyak sebenarnya. Kita ni, orang kita ni, bukanlah kata orang kita kan, siapa-siapa pun lah, orang yang semangat cerita dia ni. Ada tuan-tuan orang belajar ilmu ni jenis semangat. Semua dia nak mengaji. Nah, ilmu apa semua dia nak mengaji. Tok guru mana semua dia nak pergi jumpa, nak pergi tadah kitab, nak pergi menuntut ilmu. Tapi akhirnya tuan-tuan, mai masalah ke dia, masalah apa? Masalah nak beramal. Sebab tu ramai orang-orang berilmu, minta maaf tuan-tuan, banyak orang yang berilmu ni dia lemah kat mana? Lemah kat amal. Orang berilmu banyak, tapi payah kita nak jumpa orang yang dia berilmu dan dia beramal dengan ilmu dia. Boleh tak? Faham tak? Tak banyak betul, sungguh. Nah, tak kira lah ilmu agama sekalipun sama ya. Walaupun dia mengaji ilmu agama, ujian bagi dia nak amal ilmu. Sebab tu penting tuan-tuan kena nasihat. Peringatkan anak cucu kita. Nah, peringatkan anak cucu cicit kita mengaji ilmu. Tak kira lah ilmu apa. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Pesan kat depa, hang ngaji Quran, hafal Quran, tok wan ni, cucu tok wan ni, nah, esok kena amal isi kandungan Al-Quran. Tok wan tak mengaji macam hang, tok wan tak pandai macam hang, tak boleh macam hang. Hang jadi hafiz Quran. Nah, tok wan bangga dengan hang, tapi tok wan tak bangga dengan hang kalau hang takat hafal saja. Nah, habis hafal tu dia hang jadi melingkup. Ada entah orang habis hafal Quran keluar madrasah tahfiz, mahat tahfiz, tu dia jadi lagu lain. Dia kata saya dah hafal Quran, ahli syurga. Nak apa lagi? Dia jadi mak rempit. Ada? Kan tak ada. Hak hafal Quran jadi apa? Menagih dadah. Ada? Hak hafal Quran mencuri. Ada? Ada. Bukan kita nak buka buruk ni, tak tuan-tuan. Nak cerita bila tak amal, itulah masalahnya. Allah Ta'ala akan menjerumuskan seseorang itu ke arah apa? Kehancuran. Saya baca di Masjid Nimbang Tebal tuan-tuan, esok pagi ni ada kuliah di sana, kuliah subuh. Mungkin sambung tentang cerita tajuk itulah, maksud cerita tentang apa tuan-tuan? Al-Quran. Al-Quran ni Allah Ta'ala turun bukan untuk baca saja. Dalam kitab yang saya mengajar di sana, dia kata Al-Quran ni Allah Ta'ala bawa turun untuk kita faham dia. Lepas dah faham, kena amalkan dia. 3 tuan-tuan, baca, fahamkan dan amalkan. Nah, bukan baca sehari semalam, tiap-tiap hari baca tapi tak amal. Macam mana nak amal? Kami tak faham ustaz. Baca, bagi tengok terjemahan, tengok pengertian, maksud dia. Takat mana kita mampu untuk amal, kita kena amal. Patutnya semua kita kena amal, tapi apakan daya sebab kita tak boleh nak faham kesemuanya. Nah, takat mana kita faham, kita amal. Di dalam kitab tu dia kata apa? Bila umat Nabi ni tidak amalkan Quran, maka Allah Ta'ala akan menjerumuskan mereka ke arah kehancuran, ke arah perpecahan, ke arah kebinasaan. Semua tu ke arah yang tak baik ni. Umat hari ni tuan-tuan tengok hari ni, umat Islam tak kira di mana sahaja berada, khususnya kita di Malaysia ni. Kalau kita kata isu tentang pasal apa orang Melayu tak boleh bersatu, pasal apa orang Islam duk berperang, pasal apa orang Islam duk bunuh-bunuhan, duk bercakaran di antara satu sama lain, tak boleh duk baik-baik. Khusus kita kata dalam konteks kita Malaysia ni. Pasal apa tuan-tuan? Mereka kata pasal politik je Ustaz, pasal parti banyak sangat. Itu satulah. Tapi yang paling tepat, kita tak boleh bersatu sebab apa? Kita tak bawa dasar Quran.
Tak ada cara lain tuan-tuan. Tidak ada cara dan kaedah lain untuk kita bersatu melainkan kita kena balik kepada Al-Quran. Mesti dengar tak macam ni tuan-tuan? Orang kata tak ada cara lain, kaedah lain, kita kena balik kepada ajaran Al-Quran. Kerana Al-Quran itu mengajarkan kita supaya kita bersatu padu. Al-Quran tak mengajar kepada kita ni supaya apa? Berpecah belah. Betul tak? Sebab tu kita sebut dalam kuliah sebelum ni, jangan kita marah, jangan kita dengki, jangan kita cemburu, jangan kita duk tak puas hati dengan kesatuan orang nak muafakat, orang nak bersatu ni. Sebab itu adalah tuntutan Islam. Allah Ta'ala nak macam tu. Oh, mereka kata dulu duk bergaduh, hari ni nak bersatu. Tak kira lah dulu punya cerita lah, hari ni nak berbaik-baik, bagus ya. Takkan kita nak melihat sampai ke sudah, sampai bila-bila orang Melayu Islam di Malaysia ni nak bergaduh kerana pasal parti, perbezaan pahaman. Kita tak mau. Law ni pun tengok tak selesai juga. Dah bentuk kerajaan pun tak selesai juga. Masih ada tuan-tuan yang kata apa? Macam-macam ni. Orang yang tak puas hati, orang yang nak memecah belahkan. Sebab tu tak ada cara lain, kena balik pada Al-Quran. Okay, baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Maka dalam konteks itu kita kata Al-Quran pun kalau takat baca, kalau tak amal pun Allah Taala akan musnah. Macam kita kata orang hafal Quran, apa dia boleh rosak ustaz tu? Pasal dia kena amal. Sebab tu tanggungjawab dia bila dia hafal Quran, dia kena mengulang Quran. Walaupun dia dah habis dah ditahfiz, dia duduk rumah, dia pergi sama belajar di mana-mana, Quran dia tak boleh tinggal terus, dia kena mengulang. Kena mengulang. Kalau dia tinggal habis dia hafal, hilang, tak ingat. Tu dalam konteks hafal. Begitu juga kalau kena amal. Kalau tak amal Quran, apa akan jadi? Walaupun dia seorang yang hafiz Quran, tapi bila dia tak amal Quran, Allah Ta'ala akan binasakan dia, bawa dia ke arah kehancuran. Contoh cukup banyak tuan-tuan. Banyak orang yang mengaji agama ni kita kata. Tu contoh lah. Jadi bila kita tengok perumpamaan contoh dalam kitab kita ni, dia kata macam tu lah juga. Orang yang ada senjata, ada segala serbi dah, main sekok singa, tapi dia tak guna kelengkapan yang dia ada pada diri dia, tak guna juga. Tak ada beri manfaat apa. Duk buat tayang ni. Duk tayang macam tu ya, buat apa? Patut dia mau guna segala kelengkapan yang dia ada, ilmu yang ada, keberanian yang ada, kekuatan yang ada untuk lawan singa tu. Maka begitulah keadaan, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang telah mengetahui ratusan ilmu, masalah ilmu. Dia tahu banyak ilmu tuan-tuan, masalah tentang ilmu semua dia tahu belakang. Tetapi ia tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Syarat dia itu, kena lepas syarat ni, kecuali kena amal. Pilah mana pun dah habis belajar, habis degree ke, diploma ke, ijazah ke, master ke, kedoktoran ke, lepas tu dah boleh kerja, dah boleh tempat bekerja, jangan kita tinggal ilmu. Kena bawa ilmu tu di dalam pekerjaan kita. Ni dah boleh kerja, dah selesa dah, boleh pejabat, boleh apa semua, nikmat gaji apa, gaji, ilmu hilang pergi ke mana. Sebab tu ilmu ni tak boleh tinggal tuan. Tinggal kita ni pun sebulan sekali, bulan depan pula nak jumpa. Kalau tak catik, tak tulis, duk kira ni memori kad. Memori dalam kepala otak kita boleh ingat. Tok guru sebulan berapa orang? Saya boleh ingat ustaz, saya ni anak murid Imam Syafi'i. Kemas. Pasal Imam Syafi'i mengaji tak ada kitab. Saya pun sama, anak murid dia mengaji tak ada kitab, tak apa. Bulan depan kita test, buat ujian sikit, tengok ingat tak ingat. Imam Syafi'i macam tu kan. Kita ni pasal memori kita tak kuat, saya pun tak kuat kan. Sebab tu kita kena ada kitab, paling kurang kena ada kitab. Dan bila ada kitab, syarat apa? Syarat kena ada pen, ada qalamun, untuk kita dhabit ni maksudnya catik, buat catatan sikit apa ilmu tambahan yang tok guru kita cerita, tulis kat tepi-tepi tu. Ustaz kata ni, ni tulis. Tu penting. Dalam kitab tu cukup dah, tapi tambahan-tambahan lain tu kita perlu juga. Jadi bagus dah kita tulis semua tu ya. Tak cukup lagi. Iaitu kita balik, kita kena amalkan pula. Balik baca pula, ulang kaji, kalau lupa patut amal.
Apa tok guru pesan kita? Apa ustaz abang kat kita? Balik kena amal. Itu peranan, tanggungjawab orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit. Lagi dia bagi contoh tuan. Kita belum kita berhenti ni. Tengok lagi contoh dia kata. Sama juga keadaan dengan seorang yang diserang sakit demam, panas. Satu orang yang kena serang demam panas, atau dia kata sakit kuning, yang biasanya dinasihatkan oleh ni lah. Dia tak sebutlah doktor kat sini, tapi kita katalah doktor ke pakar perubatan ke, orang yang merawat dia. Kawan tu kata apa? Hang balik hang minum ubat sekanjabin ataupun ubat kaskap. Tuan-tuan mesti dengar ada ubat ni. Sekanjabin kaskap. Tak zaman law ni ada ke ubat jenis ni? Cikgu? Tak tahu no? Sekanjabin kaskap. Kalau tuan-tuan tengok di nota kaki bawah tu, ada di bawah muka surat tu, ada di kitab tuan-tuan, dia punya nota kaki. Dia kata apa? Sekanjabin kaskap ni apa dia? Sejenis ubat-ubatan yang merupakan campuran daripada cuka dan madu, atau apa jua yang manis dicampurkan dengan yang masam. Tu obat dia. Obat orang dulu-dulu tu. Zaman kita ni saya tak pasti ada ke tak. Mungkin tak ada. Sebab zaman kita ni dia lebih moden lah. Campuran-campuran dia tu. Tak apa, yang penting kita nak faham apa kat sini tuan-tuan. Cerita dia, satu orang yang dia sakit, dia dah pergi jumpa, pergi klinik ke farmasi ke hospital ke, doktor dah bagi nasihat, ni cek balik ni makan ubat sekian-sekian, siang berapa biji, malam berapa biji, makan lah, jangan tak makan. Dia pun anggap baik doktor, terima kasih, saya balik saya buat. Dia balik ubat dia taruh tepi. Perempuan dia kata, abang makan ubat lagi, tengok pergi hospital kami lah, doktor bagi ubat balik makan. Dia kata segan nak makan. Pipi dah buang masa. Ni yang kita kata tak manfaat. Saya pun lebih kurang macam tu tuan. Kalau pi balik simpan ubat. Pi seronok. Dia malas nak makan ubat. Bukan cerita dia tuan-tuan, dia malas nak makan. Tuan-tuan kerja makan ubat. Siapa kerja makan ubat? Jenis kena makan ubat pula jenis hari-hari. Tak boleh putus, tak boleh mih. Yang jenis kencing manis darah tinggi kan. Tak boleh putus. Nak makan sampai bila? Doktor kita makan sampai mati. Allahu Akbar. Ayah-ayah pergi hospital ada jenis sekali pi bawa balik tu dia sebeban. Satu beg plastik. Tu dia lah. Anak kata ayah bawa balik apa? Bawa balik pada kedai. Dia kata kedai apa? Ni ubat aku pergi hospital tu di depan. Tu dia lah. Tuan-tuan, ayah saya macam tu. Tak lalu nak makan tuan-tuan. Dia sampai satu tahap tak lalu makan. Kita sebiji dua biji tu kena makan, tak lalu, malas nak makan. Ni kan satu beg tuan-tuan. Ni meloyor tuan, tekak ni tak rasa apa, tu rasa ubat. Tu yang bila orang puan suruh tak jalan, bang makan ubat. Makan. Oh, dia marah balik. Aku tak mau makan ubat, tak suruh aku makan. Anak tengok kesian mak. Awak mak, ayah marah pasal apa? Tak tahu pak aku suruh makan, tak kena suruh makan ubat, tak suruh makan ubat, dia marah aku balik. Hampa pergi tegur kalau dia mau dengar cakap hampa. Anak pun pergi pula, ayah makanlah ubat. Tadi mak hang dah kena. Dia tak mau tuan-tuan payah. Cerita dia tentang ubat ni, bila tak makan dia kesan tak baik. Tak boleh buat apa tuan. Orang sampai tahap macam ni tuan, dia tak boleh putih ubat. Kita ni tak biasa-biasa sakit biasa-biasa ni tak apa, gagah lagi. Demam kan, suruh makan pededor tak mau. Tak apa dia kata. Esok lusa hilanglah kebah. Pi sampai seminggu tak hilang ni. Lelah mati. Ada orang demam sampai mati tuan. Ada. Dia buat main. Tak mau makan buat lelah arwah tu. Orang tanya sebab apa dia mati. Dia demam ya Pak Haji. Awak dia tak makan ubat tak pergi jumpa doktor, tak mau. Dia apa pun tak mau. Dia jenis tawakal ala Allah. Dia jenis manusia, jenis tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia tak mau bergantung dengan makhluk-makhluk. Dia kata makhluk tak ada kuasa, ubat tak ada kuasa, hospital tak ada kuasa, doktor tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah. Payah. Tawakal penting juga tuan-tuan, tapi sebelum kena tawakal, Allah Ta'ala ajak, Islam ajak apa? Kena usaha dulu. Ikhtiar. Dia sampai tak mau langsung kita tahu. Macam COVID ni sama.
Apa mah-mah dia kata sejadah-jadah sembahyang jarak-jarak, ambil sembahyang pada rumah apa. Ni semua mengarut semua dia kata. Kapiak ajak. Sesat. Mana? Oh, payah. Tak apa, hampir rapat-rapat salam dengan orang. Esok kena Covid, mati. Nah. Kena kuarantin, pisah dengan keluarga, tak pening kepala. Tuan-tuan, kita kena usaha ikhtiar. Ambil langkah berjaga-jaga keselamatan, kebaikan untuk kita bersama. Okey? Tuan-tuan, okay, wallahu alam bisawab. Jadi sebabkan hari ni ada orang kata apa? Hajat daripada saudara kita minta kita ke gerai. Nah, gerai. Saya perasan tadi nak mai tadi tengok tu gerai baru macam buluh-buluh apa. Kata kedai ni buka ke, tapi tengok tutup. Dia buat kandang tutup situ. Oh, rupanya malam ni nak kenduri noh. Perasmian. Okey, jemput sekali ke tuan-tuan saya? Jemput sekali noh. Kata jemput nak balik terus ya. Okey, insya-Allah tak ada nak habis juga tuan-tuan, jadi kita berhenti dululah noh. Kata itu, mudah-mudahan kita boleh faham lah. Boleh faham apa yang kita sentuh pada malam ni. InsyaAllah, wallahu a'lam bisawab. Saya minta maaf lajak sikit masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ilmu, pengetahuan, kefahaman, manfaat, faedah, kebaikan untuk kita dapat memahami nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. InsyaAllah. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah, salah dan silap datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada tuan-tuan. Banyak umur murah rezeki, kita jumpa bulan depan pula tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.